Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini secara khasnya kita dapat bersama-sama dalam satu program santai bicara berkait dengan pembukaan sekolah bagi di PPD Pasir Mas ini. Alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama dengan saya, Tuan Haji Muhammad Effendi Haji Yahya, Timbalan PPD Sektor Perancangan, yang akan mengupas perkara yang berkait dengan pembukaan sekolah ini. Justru juga ada di talian kita ini secara maya. Alhamdulillah ada Tuan Pengetua dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kubah Memban, Tuan Haji, dan juga Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I bersama-sama dengan staf kepimpinan dan juga guru-guru di kedua-dua buah sekolah tersebut. Ke anak-anak pelajar yang dapat bersama-sama meluangkan masa pada pagi ini. Alhamdulillah, selamat pagi kepada semua rakan-rakan kita di kedua-dua buah sekolah, dan juga tidak lupa kepada wakil ibu bapa kita yang juga dapat meluangkan masa pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi ruang lingkup bual bicara ini kita akan mengupas berkait dengan pembukaan sekolah, berkait dengan situasi dan juga kesediaan, cabaran dan juga perkara-perkara yang melibatkan proses pembukaan sekolah kita ini. Jadi Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita dapatkan puji, syukur dan inayah yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri Kelantan kita sendiri telah pun berada di fasa 3, yang mana pada fasa 3 ini ada SOP-SOP dan juga perkara-perkara yang berkait dengan pembukaan sekolah kita ini dapat kita langsungkan. Jadi Alhamdulillah, dan semestinya kita dengan pandemik ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita setiap daripada makhluknya. Kita menerima suasana ini dan insya-Allah kita akan sentiasa berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pandemik yang kita lalui ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini semua adalah daripada ketentuan daripada Allah Taala. Tuan Timbalan, alhamdulillah beliau juga dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Tuan Timbalan, terima kasih dapat bersama-sama di situasi sembang santai ini. Saya tahu Tuan Timbalan pada pagi ini juga telah melalui pergerakan untuk ke lokasi-lokasi bagi menilai dan juga memantau tentang pembukaan sekolah ini. Jadi di awalnya, bolehkah kalau boleh Tuan Haji boleh jelaskan sedikit mengenai apa yang dikatakan pembukaan sekolah norma baru ini. Jadi dipersilakan Tuan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ustaz Noh selaku pemudah acara pada hari ini, dan juga semua sekolah-sekolah yang ada hari ini, barisan pengetua, guru besar dan juga guru-guru serta anak pelajar. Dan saya difahamkan ada wakil beberapa pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh moderator kita tadi, iaitu mengenai sembang santai pembukaan sekolah norma baharu. Jadi sebenarnya tajuk ini cukup menarik untuk kita bincangkan. Dia tidak seperti biasa. Sebab sekarang ini kita sudah ada satu norma baharu. Berbeza bila dibandingkan dengan pembukaan sekolah pada sebelum-sebelum ini. Jadi tajuk ini bagi saya cukup menariklah. Di mana sebagaimana yang kita ketahui, ini ada kaitannya dengan fenomena isu pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh negara kita. Kalau kita imbau dari segi sejarah, kita boleh tengok sebenarnya yang kita ketahui pada tahun 2019 seluruh dunia
termasuk negara kita telah dikejutkan ya dengan penularan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ataupun sekarang ini kita panggil COVID-19. Sehubungan itu bermula dari situlah segala rutin kehidupan kita cukup terkesan. Sehingga kan kerajaan kita terpaksa melaksanakan langkah-langkah keselamatan seperti mengisytiharkan darurat, ya, diadakan PKP, PKPD, PKPB, pematuhan SOP penjarakan, pemakaian pelitup muka, sehingga kan ada sektor-sektor yang terpaksa ditutup untuk membendung wabak ini. Dan yang sudah pastinya dalam masa yang sama, kesannya cukup sama memberi tempias kepada sistem pendidikan kita. Sehingga kan sesi persekolahan terpaksa ditangguh. Pengajaran terpaksa dilakukan daripada rumah. Di mana cikgu-cikgu terpaksa mengajar pada rumah, pelajar-pelajar pun belajar daripada rumah dengan menggunakan keedah maya ataupun secara sistem online. Dan proses ini secara maya ini sebenarnya telah memberi satu dimensi baru dalam sistem pendidikan kita. Tapi alhamdulillah ya, sekarang negara kita khasnya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendepani dan juga menangani pandemik COVID-19 ini. Sehingga kan saban hari kita boleh melihat berlakunya penurunan. Ya, walaupun kita masih belum menang sepenuhnya, tetapi kita telah diberi bayangan bahawa kemungkinan ya kita akan mengalami lagi perubahan-perubahan dalam fasa plan pemulihan negara kita ya. Jadi dalam perkara ini kalau ditengok kepada penurunan ini tak mustahil ya akan memberi bayangan kepada kita bahawa kehidupan kita akan kembali normal dan juga termasuk dalam sistem pendidikan kita. Dan lebih menggembirakan lagi yang berhormat Menteri Pendidikan kita telah mengumumkan sekolah akan dibuka secara berperingkat mulai 3 Oktober mengikut fasa plan pemulihan negara. Dan alhamdulillah pada waktu itu bagi kelas tingkatan 6 yang bebas kepeperiksaan dan juga pendidikan telah pun dibuka secara berperingkat. Dan terkini beberapa negeri kita telah pun beralih kepada fasa 3 dan 4 sebagaimana yang diumumkan pada 18 Oktober yang lalu. Dan alhamdulillah negeri Kelantan kita telah diisytiharkan memasuki fasa yang ketiga. Dan kesannya pada sini pengoperasian sistem pendidikan kita mengikut ketetapan fasa 3 ini telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia telah bermula pada 31 Oktober. Jadi masuk ke hari ini sudah berapa hari ya Ustaz, kita sudah masuki alam pembukaan sekolah untuk alah baru ini. Ya. Terima kasih Tuan Timbalan di atas pembuka butir bicara pada pagi ini berkait dengan senario pembukaan sekolah norma baru, khasnya di PPD kita Pasir Mas, amnya di seluruh negara berkait dengan pengoperasian sekolah. Tuan Haji, apa yang saya dapat utarakan di sini, bagi kita di negeri Kelantan, amnya dan juga di PPD Pasir Mas khasnya, kita telah pun berada di fasa 3 dan pengoperasian sekolah semua pun telah tahu, iaitu pelajar yang terlibat adalah murid prasekolah, murid pendidikan khas, murid pelajar-pelajar tingkatan 6 semester 2 dan juga pelajar-pelajar yang melalui kelas keperiksaan, tak kira sama ada di sekolah harian ataupun sekolah asrama penuh, sekolah swasta, pelajar-pelajar pra-universiti dan juga pelajar-pelajar kelas perperiksaan antarabangsa. Dan senario di sini Tuan Haji, jika boleh Tuan Haji maklumkan berkait dengan adakah kelas-kelas tersebut masih lagi mengamalkan sistem penggiliran ataupun dari sudut ke arah untuk bertemu ke penuh Tuan Haji. Ya. Jadi suasananya bagaimana dan adakah dengan situasi ini macam mana kita punya senario dan juga kita punya kehadapan ini. Silakan Tuan Haji. Baik, dengan kemasukan fasa yang ketiga negeri Kelantan ini dalam plan pemulihan negara ini, maka telah isytiharkan mulai 31 Oktober beberapa kelas mengikut aras akan dibuka. Jadi di antara sekolah yang terlibat ialah murid prasekolah, murid pendidikan khas,
dan juga pelajar tingkatan 6 semester 2 dan juga kelas peperiksaan awam sama ada di sekolah asrama harian sepenuhnya, sekolah harian ataupun juga swasta. Dan ini termasuk juga bagi universiti sekolah sukan Malaysia, ya, dan juga kelas peperiksaan antarabangsa dan sebagainya. Dan bagi kelas tersebut, persoalan yang jadi kemukakan oleh moderator kita tadi ialah adakah masih dibuat secara penggiliran ataupun secara bersemuka. Dan untuk makluman, sebagaimana diumumkan untuk 31 Oktober baru ini, kita sebenarnya masih lagi mengamalkan sistem penggiliran. Tetapi walau bagaimanapun, yang berita baiknya ialah kita mendapat kenyataan ya daripada media Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa KPM telah memutuskan bahawa mana-mana institusi pendidikan bawah KPM yang telah mencapai vaksinasi lengkap 90% atau lebih bagi murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran mulai 8 November 2021. Dan jadi ini pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM ini ialah bagi kelas peperiksaan awam dan juga antarabangsa yang melibatkan kehadiran murid bagi kelas peperiksaan CJ Malaysia, ya, CJ Wakil Senior Malaysia, CJ Tinggi Agama Malaysia dan juga CJ Tinggi Persekolahan Malaysia. Jadi di sini peranan peratusan vaksinasi cukup memainkan peranan. Sekiranya mana-mana institusi termasuk sekolah, sekiranya mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% atau lebih bagi murid kelas peperiksaan awam, maka tidak ada lagi sistem penggiliran. Maka kita akan buat secara bersemuka. Ya, tapi walau bagaimanapun kita masih menunggu apa-apa garis panduan baru yang mungkin akan diumumkan ya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sama ada dalam tempoh terdekat ataupun dalam terdekat inilah ya maksudnya. Ya pastinya kita perlu siap siaga untuk menerima apa-apa sebarang arahan ataupun juga garis panduan yang baru. Ya, itu apa yang telah pun diutarakan oleh Tuan Timbalan kita berkait dengan operasi dan juga sistem sama ada secara penggiliran dan bersemuka. Untuk makluman Tuan Haji juga, seperti mana yang telah pun kita sedia maklum bahawasanya Menteri Kanan kita telah memaklumkan bahawa sesi persekolahan 2021 ini juga dilanjutkan ke Mac 2022. Ini juga Tuan Haji, kalau kita boleh rangkumkan bahawasanya murid-murid kita pastinya di Pasir Mas ini juga akan terus kekal berada di kelas masing-masing sehingga ke Mac 2022. Dan tempoh ini juga akan memberi impak dan juga kesan keberkesanan untuk penguasaan topik-topik yang telah pun mereka akan top up ataupun akan mereka lengkapkan sehingga ke tahun ini dan juga ke awal tahun harapan untuk mereka menjalani PDP ataupun pembelajaran mereka untuk 2021 sehinggalah ke awal 2022. Jadi Tuan Haji, pandangan Tuan Haji mengenai penerimaan warga guru dan juga pelajar mengenai pembukaan sekolah ini, macam mana dari sudut apa yang telah pun Tuan Haji nampak ataupun apa yang telah pun kita sama-sama lalui untuk 3 hari pertama persekolahan ini. Jadi apa yang Tuan Haji boleh rungkaikan? Silakan. Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada Encik Muhammad tadi, saya cuba ribah balik ya. Di mana seperti diulaskan oleh Encik Muhammad tadi, iaitu mengenai SOP pengoperasian sekolah norma baharu ini. Sebagai betul telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita yang telah memaklumkan bahawa sesi persekolahan tahun 2021 akan dilanjutkan sehingga Mac 2022. Ini bermaksud murid-murid akan kekal berada dalam kelas masing-masing sehingga bulan Mac 2022. Jadi tempoh ini sebenarnya perlu digunakan untuk mengukuhkan kefahaman dan juga menguasai topik-topik yang ketinggalan pada tahun ini akibat wabak.
Jadi dalam erti kata lainnya, waktu ini boleh dah dibuat ulang kaji ya, untuk buat pemulihan, untuk membuat pengayaan dan juga sebagainya. Sebab kita akan bertemu dengan cuti akhir tahun, iaitu pada 10 atau 11 Disember hingga 31 Disember. Ini ialah cuti akhir tahun ya. Jadi maksudnya di sini untuk Januari dan juga Februari itu ialah tempoh kita mengadakan ulang kaji dan juga pemulihan dan juga pengayaan bagi pelajar-pelajar kita yang ketinggalan ya dalam aspek pembelajaran sewaktu kita dilanda pandemik COVID baru-baru ini. Baik, jadi berbalik kepada apakah senario di sekolah dengan pembukaan sekolah ini ya dengan persepsi tanggapan daripada pihak ibu bapa, guru dan juga pelajar. Ya, kita dapati ya daripada hasil pemantauan dan juga penyelihaan daripada pegawai-pegawai kita di Pasir Mas, masuk juga saya sendiri pun ada turun, Encik Mama sendiri pun ada turun sama. Jadi keterujaan itu cukup tinggi. Sama ada di kalangan guru ataupun juga pelajar. Dan saya pun sebenarnya Encik Mano ya, saya pun ada isteri. Dan isteri saya pun seorang guru sebenarnya. Dan saya waktu balik daripada kerja pejabat tanya juga isteri saya, bagaimana penerimaan anak-anak murid sekolah. Murid-murid cukup teruja lah bang, dia cukup teruja sampai jumpa cikgu. Cikgu lamanya tidak jumpa, rindunya cikgu, cantiknya cikgu sekarang. Macam-macam nak cakap terujanya cikgu kita. Murid-murid kita. Sampai nak dipeluknya di murid cikgu. Tapi ialah cikgu kita pun SOP penjarakan jangan. Tapi itulah gambaran yang kita dapat. Begitu terujanya pelajar-pelajar rindu untuk bersemuka dengan guru, rindu untuk bersemuka dengan kawan-kawan ya, untuk melalui proses pembelajaran. Dan di sini saya rasa Cik Mano sendiri ada anak juga kan? Bagaimana anak Cik Mano di rumah bila dapat buka sekolah? Alhamdulillah. Jadi suasananya memang seperti mana yang Tuan Haji maklumkan lah. Dari sudut teruja, rasa seronok, nak berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka di sekolah dan juga nak jumpa cikgu lah. Maksudnya itu di antara senario dia. Jangan-jangan bapa lebih teruja pada anak tu. Jadi di sini mungkinlah ya sebab lama sudah dia orang tidak bersuka dengan menggunakan cara online. Jadi bila dapat hadir ke sekolah, jadi benar-benar mengujakan mereka. Tapi walaupun bagaimanapun kita harap ya pihak sekolah dapat peringatilah ya kepada bukan saja pelajar tapi juga guru-guru agar dalam keterujaan itu hati-hatilah agar SOP kita dalam pandemik COVID ini dapat terjaga seperti penjarakan, ya, pemakaian pelitup muka, selalu cuci tangan, ya, elak ke tempat sempit, tempat sesak, sembang jangan rapat-rapat dan sebagainya. Jadi saya rasa bab keterujaan ini rasanya kita boleh kongsi dengan sekolah rasanya. InsyaAllah kita akan kongsi secara dalam talian ini, Tuan Haji. Boleh. Yang terima kasih Tuan Haji di atas kupasan tersebut. Dan insyaAllah kita akan kongsi dengan rakan-rakan adik-adik juga ada bersama-sama dengan kita Tuan Haji sebenarnya pada pagi ini. Khasnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Bemban dan juga Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I. Jadi pada tengah hari ini Tuan Haji, seperti mana yang telah pun Tuan-puan dengarkan apa yang telah pun dimaklumkan oleh Tuan Timbalan sebentar tadi berkait dengan pembukaan persekolahan kita. Jadi tak lengkap rasanya kalau kita tidak dapatkan nukilan ataupun apa yang dikatakan situasi yang dialami oleh komuniti kita di sekolah. Jadi saya mulakan terlebih dahulu pada pagi ini jika boleh kita bersembang sedikit dengan wakil ibu bapa daripada Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I, Puan Zarifah, ada dalam suasana kita ini. Puan Zarifah, boleh saya dapatkan info Puan Zarifah daripada mana, tinggal di mana, anaknya berapa tahun, kalau boleh kita dapatkan info daripada Puan Zarifah. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya wakil pada parents untuk anak saya, Muhammad Razin.
Okey, Puan, kalau boleh seperti mana timbalan kata tadi, terujanya untuk hadir ke sekolah. Macam mana dari sudut Puan sendiri, adakah keterujaan itu sampai kepada Puan ataupun Puan juga memang akan lalui atau suasana teruja untuk menghantar anak ke sekolah ataupun masih ada perasaan gundah ataupun masih lagi dalam suasana takut dengan anak-anak akan berinteraksi dengan rakan-rakannya di kelas tersebut. Jadi kita mohon dikongsi suasana tersebut, Puan. Kalau boleh Puan utarakan. Silakan. Okey, sejujurnya saya sebagai parent lagi seronok lah bagi di sekolah berhadapan dengan bersemuka dengan cikgu. Sebab ilmu yang disampaikan lagi masuk daripada di rumah lah. Sebab bila kat rumah dia lebih kepada main-main. Ya. So dia macam orang panggil lara lah. Berhadapan sekolah dia cakap sekolah akan dibuka, anak-anak pun seronok. Dia kata okey boleh jumpa guru depan-depan, boleh jumpa dengan kawan-kawan. Dia kata seronok tu lain, dia kata. Bila kat rumah dia lebih kepada buat kerja and then tengok TV, ada sambung balik macam tu lah. Jadi Puan, secara peribadi saya dengan timbalan sendiri pun perlu mendengar daripada luahan ataupun suara peribadi daripada Puan sendiri. Different ataupun perbezaan PDPR dan juga secara bersemuka ni dari sudut isi hati Puan sendiri. Mana yang lebih memberi orang kata nilai-nilai positif ataupun apa di antara different ataupun cabaran PDPR itu sendiri dan juga apa yang boleh Puan kongsi untuk maklumat kita di sini pada pagi ini. Perbezaan antara PDPR dengan bersemuka sendiri, mana yang lebih memberi ataupun untuk Puan sendirilah secara peribadi, apa yang boleh dikongsi pada pagi ini. Silakan Puan. Okey, sejujurnya PDPR saya yang akan arrange dia. Cikgu akan masuk, kita akan bagi dia guide lah dia. Sebab cikgu akan bagi ilmu, kita akan bagi dia bahan, kita tengok. Dia cakap sejujurnya saya sebagai parent mental lah sikit lah sebab dia tak ikut apa yang kita nak macam tu. Dia bersemuka, at least cikgu akan beritahu A, dia akan buat A. Kalau kata A, dia akan buat B, C dan D. Macam tu lah. Lagi elok bersemuka daripada PDPR. PDPR dia persen untuk dia dapat ilmu tu boleh tapi tak semacam cikgu yang uruskan. Macam tu. Berdepan lagi better daripada PDPR. PDPR dia cabaran dia lagi tinggi lah daripada bersemuka. Dari segi penggunaan peranti ni Puan, macam mana ya? Dari segi penggunaan anak, dari segi kemudahan capaian internet tak ada masalah ya? Okey, untuk anak ni saya ada 2 orang je untuk tadbika dengan prasekolah lah. So dia akan bagi masa lah untuk tadbika dengan pra. Untuk pencapaian internet tu tengok pada kadang ada coverage, kadang tak ada. Susah sikit lah untuk anak-anak ni. Bila bagi link YouTube, tak sampai dia nak tengok. So kena tunggu lama dan dia pun cepat bosan. Kalau bila pada hadapan dia akan direct je. Dia akan dapat ilmu direct je tu. Kalau melalui YouTube lah. Ya. Jadi Tuan Timbalan, terima kasih Puan untuk pemakluman tersebut. Jadi Tuan Timbalan, kita dapat sedikit info ataupun respon daripada ibu bapa ni. Kalau PDPR itu sendiri, sekurang-kurangnya anak-anak kita dapat juga menguasai peranti itu sendiri dengan sistem ataupun melalui talian atau dari sudut keilmuan untuk ICT itu sendiri. Begitu juga dengan ibu bapa lah, maksudnya ibu bapa ni Tuan Timbalan dapat juga sekurang-kurangnya orang kata untuk akses ICT itu sendiri. Jadi dapat impak ke arah tersebut dan pembelajaran ini boleh memberi orang kata norma baru ini. Jadi 2 in 1 lah. Dalam PDPR pun dapat menguasai ICT. Parent tak kira sama ada di bandar ataupun di desa ke, artinya suasana ini berlangsung untuk dalam edah dekat hampir 2 tahun ini. Tuan Timbalan Ya, betul. Saya setuju dengan Encik Makno tadi sebab kita sekarang ke arah pendigitalan ya dalam proses pembelajaran kita. Sebab KPI, KPM kita pun nakkan sistem pendidikan kita ini bertaraf dunia. Ya. Jadi mau tidak mau kita perlu tempuh. Itulah kata norma baru ini ada rahmat dan juga hikmahnya ya dengan mendedahkan
kemudahan ICT ini dari segi penggunaan dan penguasaannya di peringkat seawal usia. Jadi saya rasa kita perlu lihat daripada sudut yang positif ya Puan ya dalam perkara ini. Tapi saya rasa walaupun dijalankan secara maya, tapi rasanya tidak menjejaskan dah untuk PDPR anak Puan kan. Dia okey. Seronok dia kata. Jadi Puan, artinya anak-anak kita seronok dan harapnya ibu bapa juga tidak stres lah dengan suasana yang telah pun kita lalui sepanjang setahun lebih ini, dan alhamdulillah hari ini hari yang ketiga anak-anak kita telah pun kembali back to school, boleh berada di sekolah masing-masing. Dan terima kasih Puan di atas pemakluman tersebut, dan harapnya kita sentiasa berurusan untuk pendidikan ini di dalam kita mencapai kecemerlangan ini. Jadi terima kasih Puan. Jadi timbalan kita teruskan untuk sembang santai ini bersama dengan Tuan Pengetua. Tuan Pengetua telah pun ada di talian kita ini, orang yang handsome, smart, lagi bergaya. Jadi Tuan Pengetua, kalau boleh rangkumkan terus berkait dengan senario pembukaan sekolah untuk 3 hari pertama ini dari sudut kesediaan SMK Kubang Bemban, dan juga kita punya cabaran-cabaran semasa, mungkin dari sudut kehadiran pelajar ataupun macam mana kesediaan pelajar itu dan juga tenaga kita, lokaliti kita di Kubang Bemban ini, untuk sama-sama kita ambil respon ini secara konsisten pada pagi ini. Dipersilakan Tuan Pengetua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nur selaku moderator pada tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Afandi bin Haji Yahya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, serta semua ahli-ahli yang dapat bersama-sama dalam majlis sembang santai pembukaan sekolah norma baru. Okay, terlebih dahulu saya nak merakamkan jutaan terima kasih dan berbanyak tahniah di atas inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak pejabat pendidikan daerah Pasir Mas yang mengadakan sesi sembang santai pada tengah hari ini. Lebih-lebih lagi kepada Tuan Timbalan selaku peneraju pada majlis hari ini. Dan saya mewakili seluruh keluarga SMK Kubang Bemban. Terlebih dahululah nak memperkenalkan diri saya selaku pengetua baru di SMK Kubang Bemban ini. Saya Muhammad Syukri bin Hassan yang mulai bertugas di SMK Kubang Bemban pada bulan Jun, kurang lebih 5 bulan. Dan bersama-sama saya pada hari ini adalah Cikgu Norida Anis dan juga adik Nur Hazwani yang merupakan pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Dan sedikit perkongsian untuk semua ahli sembang santai pada hari ini. Sebenarnya SMK Kubang Bemban dari segi pengoperasian pembukaan sekolah, sebenarnya kita telah pun terlibat dalam fasa yang kedua dahulu, iaitu pada 3 hari bulan 10 yang lepas, yang melibatkan pelajar tingkatan 6 semester 2. Dan cuma dari segi bilangan pelajar tingkatan 6 semester 2 ini hanyalah seramai 4 orang sahaja. Dan apabila fasa ketiga yang boleh melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang mulai bersekolah pada minggu ini, iaitu pada 31 Oktober, yang melibatkan pelajar tingkatan 5 dan juga pelajar tingkatan 6 rendah. Jadi jumlah pelajar, kalau tingkatan 5-nya kita ada 204 orang pelajar, tingkatan 6 rendah
kita ada 15 orang pelajar. Dan kalau kita tengok di sini, pada sesi pembukaan fasa 2 dahulu yang melibatkan kurang lebih 4 orang pelajar saja, sebenarnya banyak banyak penambahbaikan yang telah kita laksanakan di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Bemban, kerana di peringkat awal lagi kita telah pun bersedia dengan pengoperasian dan juga pengurusan pembukaan sekolah 3.0 ini. Dan sebenarnya saya berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Mas dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri yang sentiasa kunjung bantu di SMK Kubang Bemban ini. Termasuklah pengarah sendiri, Encik Zulkarnain bin Fauzi, yang telah turun ke SMK Kubang Bemban pada hari kedua persekolahan dibuka, iaitu pada 4 hari bulan 10. Pengarah sendiri yang turun bersama-sama dengan Tuan PPD, dan begitu juga dengan rakan-rakan yang lainlah di peringkat jabatan dan juga di peringkat PPD. Jadi kami di peringkat Sekolah Kebangsaan Kubang Bemban ini dari segi SOP ataupun dari segi kepatuhan sebagaimana yang dikehendaki dalam pengurusan dan pengoperasian pembukaan sekolah 3.0, sebenarnya kami di peringkat sekolah telah pun menyediakan manual pengurusan dan pengoperasian peringkat sekolah. Kalau di sini saya nyatakanlah, maknanya buku ini sebagai garis panduan untuk rujukan semua sekali guru, kaki tangan dan juga untuk anak-anak pelajar yang terlibat dalam pendidikan di SMK Kubang Bemban ini. Jadi inilah sebagai rujukan utama bahagian pengurusan keseluruhan di SMK Kubang Bemban ini. Dan alhamdulillah, dari segi yang pertama sekali apabila sekolah nak dibuka, dari segi vaksinasi sendirilah. Kami di SMK Kubang Bemban ini dari segi peratus vaksinasi, maknanya guru-guru seramai 77 orang kesemua sekali telah selesai mengambil suntikan pada bulan Ogos lagi. Selesai dos kedua pada bulan Ogos. Begitu juga dengan anggota kumpulan pelaksana seramai 14 orang juga telah selesai pada bulan Ogos. Begitu juga dengan pengawal keselamatan dan juga ataupun juga pekerja swasta, 100% kami di SMK Kubang Bemban ini tidak menghadapi masalah dari segi vaksinasi. Dan tahniah juga kepada anak-anak pelajar SMK Kubang Bemban. Untuk makluman, Tuan Timbalan dan juga ahli sembang santai pada hari ini, dari segi vaksinasi anak-anak SMK Kubang Bemban, kita mempunyai pelajar 827 orang. Daripada jumlah berkenaan, daripada 827 ini hanya 5 orang sahaja yang belum selesai, itu pun disebabkan oleh masalah kesihatan. Maknanya dari segi peratus vaksinasi pelajar SMK Kubang Bemban kita boleh 99.4%. Yang tak 5 orang tadi yang tak sempat vaksinasi itu maknanya ada masalah kesihatan dan adalah justifikasinya. Okay. Alhamdulillah. Tahniah ya. Tahniah Encik Sukri ya. Ya. Dan bagaimana bagi pelajar-pelajar yang terlibat dengan peperiksaan awam? Adakah mereka ini 100% telah divaksin? Bagi pelajar-pelajar yang terlibat dengan peperiksaan awam, bagi tingkatan 6 kita semua selesai, cuma bagi tingkatan 5 itu daripada 202 calon, dua pelajar masih belum divaksinasi lah. Disebabkan oleh masalah kesihatan, dan sebenarnya pihak sekolah telah mengadakan sesi perbincangan bersama-sama dengan ibu bapa, mendapat input berkaitan dengan mengapa ataupun sebab-sebab anak tidak divaksinasi. Dan
saya sebut tadi masalah kesihatan. Dan kita Ya. telah masukkan data dalam APDM itulah. Kita dah buat pengisian secara terus lah di situ. Okey, saya rasa itulah ringkas dahulu. Kemudian lepas ini bolehlah kalau nak bertanya berkaitan dengan Tuan Pengetua, kalau boleh kami tahu di sini secara dalam sembang santai ini, kesediaan kita di sekolah telah pun mengikut SOP, secara gambarannya operasinya telah pun berlangsung dalam masa 3 hari ini. Apa cabaran ataupun apa kita punya senario semasa di Kubah Bemban ini yang orang kata untuk dari sudut fasilitiesnya, kelengkapan semua tak ada masalah, cukup, ataupun bagaimana dari sudut keceriaan dan juga kebersihannya, kalau boleh Tuan Pengetua sedikit dalam jangka masa 1 minit ini, silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator Ustaz Muhammad Nur. Berkaitan dengan penyediaan fasiliti sebagaimana saya telah maklum tadi, kami sebelum 2 hari bulan 10 lagi kami sebenarnya telah membuat operasi sebagaimana yang telah dikendaki oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga dari segi kepatuhan kepada SOP dan juga dari segi penyediaan tempat-tempat sebagai contoh tempat basuh tangan ataupun laluan dan sebagainya, kami telah pun beroperasi dari awal lagi. Maknanya dari segi sebagai contohlah pintu laluan masuk pelajar, kita ada tiga pintu utama lah, iaitu melalui asrama, laluan pejalan kaki dan juga motor. Itu pun kita telah tagging, telah letakkan mengikut sebagaimana yang telah dimaklumkan. Cumanya kami di sini tidak ada masalah disebabkan kebanyakan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini tinggal di asrama. Okey. Dan di peringkat awal yang baru buka pada 31 bulan lepas disebabkan oleh sesi penggiliran waktu kumpulan A dan juga kumpulan B, cuma ada 101 pelajar sahaja daripada jumlah 101 itu 85-nya adalah tinggal di asrama. Jadi dari segi asrama memanglah dari segi pengurusannya SMK Kubah Bemban ini saya rasa antara yang terbaik di. Terima kasih tahniah Tuan Pengetua atas pengurusan yang hebat ini, dan tahniah juga kepada Tuan Pengetua telah pun bergerak selangkah ke SMK Kubah Bemban, dan agaknya SMK Kubah Bemban terus lagi memacu kejayaan. Jadi kita kalau boleh Tuan Timbalan, kita respon kepada guru pula, guru tingkatan 5, Cikgu Anis, ada Cikgu Anis daripada Kubah Bemban. Cikgu Anis. Pohon respon daripada Cikgu Anis. Ataupun pelajar dulu. Ataupun adik pelajar. Okey Cikgu Anis. Alhamdulillah, seperti mana Timbalan kata tadi, terujanya kita untuk hadir ke sekolah, dan juga dengan suasana norma baru yang telah pun kita lalui hampir 2 tahun. Dengan kita berada di norma baru, PDPR, belajar dari rumah, penyediaan bahan di rumah. Jadi saya kalau boleh Cikgu Anis nyatakan senario semasa PDPR itu secara peribadi, Cikgu Anis punya pengalaman untuk PDPR itu sendiri dari sudut kesediaan, penyediaan bahan dan macam mana untuk run kita punya PDPR itu sendiri. Dan hari ini, hari yang ketiga telah pun kita lalui proses secara bersemuka ini. Jadi dari sudut Cikgu Anis sendiri, kalau boleh kita kongsi, silakan. Ustaz ya, sebelum Puan Reda bagi respon, bolehkah kita minta Puan Reda perkenalkan diri dulu? Kita juga nak tahu Puan Reda ada pegang jawatan apa ke di sekolah, pegang subjek apa ke. Mudah untuk kita respon nanti ya. Ya, sila Puan Cikgu. Okey, terima kasih kepada Reda dan juga Tuan Timbalan kita Sandy. Saya merupakan guru matematik, maksudnya namanya Nur Azhari, sebagai guru matematik dan juga merupakan bagi PM.
Sekolah Kebangsaan Kubang. Jadi seperti mana tanya tadi, pekerjaan saya adalah sebagai yang pertama sebagai guru mata pelajaran. PDPR kita memang mendapat yang baik. Yang dengan keadaan nak belajar kadang-kadang net atau cikgu sendiri yang ada masalah. Jadi breakdown di situ. Dan apabila kita on Google Meet untuk sesi PDPR, pelajar-pelajar pula tak penuh sebab masalah talian juga. Tetapi alhamdulillah pelajar SMK Kubang ni sebenarnya mempunyai satu sikap sangat-sangat baiklah, dan saya pelajar saya contohnya dengan kita tengah hari ni ada seorang pelajar tingkatan 5 yang Nurhazmi, dia ni ada masalah juga talian dekat dan teruja dia untuk PDPR bersama dengan Umi Abi dia. Lalu ikut Google Meet dia di Pasir. Okey, di Alu Pasir akan setiap hari ke rumah saudara dia untuk akses kelas tu dengan lebih baik. Dia merupakan yang tak pernah lah kalau kelas biologi saya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah dengan dan ni. Aku pelajar-pelajar lain, kalau dia ada masalah pun dia akan WhatsApp saya untuk bertanya sekolah yang akan dia lakukan offline lah pasal ada tu. Itu dari segi paran masa bergemit dengan pelajar-pelajar. Dari itu saya juga seperti mana Tuan Timbalan dapat hikmah dari saya pun dah pandai lah Google Meet dengan ada device yang saya juga dapat support daripada suami saya supaya mampu mengajar pelajar-pelajar baik dan tanding dengan cikgu-cikgu yang boleh mengajar dan saja saya ini dah program dari guna saja. Sekarang dah okey, alhamdulillah. Jadi dan saya sangat-sangat bersyukurlah sebab sekolah Kebangsaan dengan kehadiran yang baru diberi pesanan apabila PDPR lupa mengisi pelaporan dalam SPDPR tu. Selalu di dan kita cikgu juga memberi kita kepada pelajar secara bertulis, dan ini selalu pesan oleh Tuan Tuan PKP kami lah. Kita sangat berterima kasih. Jadi itulah saya rasa cabaran dan juga ada hikmah di norma baru yang kita. Terima kasih Cikgu Anis atas perkongsian senario PDPR dan juga senario 3 hari pembukaan semula sekolah, dan alhamdulillah kita boleh laksanakan dengan sistem ataupun dengan PDP secara bersemuka ini. InsyaAllah anak-anak pelajar dapat berimpak, guru-guru juga, terutamanya Cikgu Anis sendiri dapat rasa kita punya senario semasa PDPR dan juga suasana secara bersemuka ini, dan kita ataupun kami di PPD juga kami sentiasa mendengar apa-apa perkara yang berkait dengan
PDPR dan juga bersemuka ini. Jadi tahniah Cikgu Anis, insya-Allah kita sama-sama teruskan agenda pendidikan ini untuk anak-anak generasi kita. Dan anda adik-adik pelajar kita daripada tingkatan 5 tadi kita nampak ada wajahnya bertudung pink. Mana dia? Kita jumpa secara dalam talian ini adik pelajar tingkatan 5. Kalau boleh adik perkenalkan diri, pelajar tingkatan 5, lepas perkenalkan diri, apa perasaan 3 hari dah kita dapat secara bersemuka ini dan apa harapan dengan suasana pembelajaran melalui norma baru ini. Adik akan menduduki peperiksaan SPM dan apa harapan dan juga target kita ke arah SPM yang cemerlang ini. Silakan. Saya Nur Hazwani Sayyirah binti Muhammad Syam. Saya merupakan tingkat SM Universiti Mas Kelantan. Perasaan saya apabila sekolah telah dibuka secara bersemuka, saya rasa amat teruja dan gembira kerana saya dapat dengan rakan-rakan kerana bagi pembelajaran secara atas talian yang dijalankan melalui bulan sedikit sebanyak memberikan cara kepada saya kerana di kawasan rumah itu capaian agak merangsangkan. Jadi sebagaimana yang diberitahu oleh Bu Norida tadi, saya terpaksa menempuh perjalanan sejauh 30 km untuk tadi kami semata-mata untuk menyertai permit. Jadi harapan saya sebagai seorang pelajar tingkat 5, saya berharap agar sesi persekolahan secara bersemuka dapat diteruskan dan mudah-mudahan lagi pembelajaran harian kerana bagi saya pembelajaran secara di atas talian sedikit sebanyak memberikan agak sukar bagi saya untuk menyertai program pembelajaran online yang dijalankan. Itu saja. Okey, itu senario sebelum ataupun di semasa PDPR dengan kita punya cabaran semasa ketika itu, dan juga alhamdulillah hari ini hari yang ketiga kita telah pun berada di dalam kelas masing-masing. Khasnya kepada adik dan juga rakan-rakan, kalau boleh kita teruskan dengan mencapai sesi ataupun mencari kecemerlangan kepada diri. InsyaAllah perkara ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat kepada adik. Jadi Tuan Timbalan jika ada. Tapi yang menariknya 30 km ya adik Anis ya untuk mencari line internet ya. Tahniah. Ada syabas ya, ada kesungguhan ya. Dan untuk adik Anis ini pelajar asrama atau pelajar harian? Pelajar asrama. Adik Anis. Oh, pelajar asrama ya. Cuma kalau rutin biasa ya, adik Anis, biasa kita di pelajar di asrama ini selalunya kita ada group study ya. Kita ada group study. Rasanya masih diamalkan, tapi kemungkinan pengguna penjarakan ya, pematuhan SOP, pelitup muka, penjarakan semua tu ada memberi kesan ke dari segi kualiti bila diadakan group study ini ataupun perbincangan secara kumpulan ini? Perbincangan secara berkumpulan amat membantu saya sebagai pelajar tingkatan 5 kerana sekiranya ada di antara kami yang lebih memahami dengan lebih detail tentang sesuatu subjek, jadi kami dapat berbincang dengan baik dan dapat memahami sesuatu perkara yang kami kurang memahami itu dengan lebih jelas lagi. Ya. Jadi di akhirnya apakah harapan adik Anis ini ya untuk menggalas cabaran ya akan menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar nanti? Apa harapan, apakah target diri untuk straight A macam mana? Ya.
harapan saya berharap agar pertama sesi persekolahan ini dapat dijalankan dan diteruskan secara bersemuka. Peperiksaan SPM berlangsung pada bulan 3 dan juga saya juga berharap agar saya mempunyai target untuk SPM pada tahun ini untuk mendapat keputusan 10 A+ dalam semua subjek. Dan juga saya juga berharap agar sebagaimana SOP ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dapat dipatuhi oleh semua kaki tangan sekolah, guru-guru serta para pelajar supaya kita semua dapat mengekang penularan COVID-19 terutamanya di dalam kawasan sekolah. Itu sahaja. Okey, Adik Anis, kalau boleh satu soalan cepu mas kat sini. Apa rasa dan apa cabaran ataupun bagi satu situasi masa PDPR yang lepas yang begitu rasa terkesan dan seboleh-bolehnya ingin kembali ke sekolah? Adik Anis, jika ada. Selain daripada 30 km tadi. Bagi saya, pembelajaran secara atas talian dengan menggunakan whiteboard digital sedikit sebanyak memberikan perasaan yang kurang seronok untuk belajar. Bagi saya, kalau sebagai seorang pelajar, saya lebih gemar sekiranya seorang guru mengajarkan secara bersemuka dan juga menggunakan ungkapan kenyataan yang Terima kasih Adik Anis kita. Yang pentingnya hari ini hari yang ketiga telah pun kita kembali ke bilik darjah ataupun kita telah pun berada di lokasi. Guru telah pun berada di hadapan kita. Tinggal lagi untuk kita kuatkan iltizam, semangat dan juga di sudut keilmuan. Tambahkan ilmu dengan sebaik mungkin. Ambillah peluang ini untuk kita bertanya dengan guru-guru kita untuk kita recall balik. Mungkin ada perkara-perkara seperti mana adik nyatakan tadi masa PDPR mungkin cikgunya tidak berada di hadapan, kita tak boleh tengok dia secara nyata di hadapan ini, tetapi hari ini dan juga semalam kita telah pun melalui suasana secara bersemuka dengan kepimpinan Tuan Pengetua pun ada di hadapan kita ini, maka teruskan usaha ikhtiar dan insya-Allah Tuan Timbalan dan kami di PPD Pasir Mas sentiasa mendoakan seisi warga pelajar Kubah Bemban akan mencapai kejayaan. Jadi kita teruskan dengan Tuan. Saya tengok Puan Nurida Anis masih ada di talian. Saya minta ya Puan Nurida Anis respon sedikit. Dan sekarang ini kita sedang ya membuat bancian ya mengenai KAK ya, kandungan asas kurikulum, di mana kita nak tengok dari segi peratusan dan sepatutnya untuk peratusan KAK selepas daripada 1 September telah pun melebihi 70%. Berapa persen sekarang ini Puan Nurida untuk KAK ni bagi peringkat sekolah SMK Kubah Bemban? Okey, untuk pengetahuan pendidikan dan juga semua, untuk peratusan KAK, kandungan asas kurikulum bagi sekolah Kubah Bemban dan terutamanya bawah unit saya lah, sains matematik, alhamdulillah untuk menengah atas dah selesai 100%. Oh, tahniah, sabar tahniah. Tingkatan 4 dan 5 alhamdulillah. Tetapi ada sedikit peratusan yang belum selesai di mana banyak 99%. Jadi kita masih ada masa. Sudah mencapai tu. Ya, insya-Allah. Ya, Dah lebih daripada yang Tuan Timbalan maklum tadi, di 70% kan. Dan kita ada lebih kurang satu tajuk macam gitulah untuk menengah rendah. Jadi dengan adanya catch up plan daripada saranan daripada pihak kementerian, kita akan guna sebaik mungkinlah tempoh yang ada
dan alhamdulillah kita ada, kalau untuk pelajar menengah rendah, untuk dia orang buat revision, pengayaan bagi pentaksiran yang seterusnya. Cuma bagi pihak kita lah, di pihak dan juga pengurusan pelajar tingkatan 5, sebab kita sekarang akan menduduki peperiksaan ujian amali sains pada Februari 2020. Jadi bahagian itu sajalah kan kita akan catch up untuk menjalankan semua amali bagi mata pelajaran fizik, kimia dan juga biologi. Dan bilangan eksperimen yang agak mencabar kita, contohnya biologi kita ada amali wajib sebanyak 21 eksperimen. Kimia kita ada 43 eksperimen wajib. Fizik pun lebih kurang sama. Jadi bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 bersemuka secara penggiliran sebanyak 3 hari ini, sepatutnya pelajar-pelajar buat amali untuk 3 hari ini. Tetapi alhamdulillah 8 November nanti kita akan bersemuka secara 100%. Kita dah kita akan buat eksperimen amali ni secara mengikut SOP lah. Dan insyaAllah petang ini juga pihak kami, Jabatan Sains Matematik bersama dengan Tuan Pengetua akan membuat pengantaran pengendalian amali sains lebih jelas dengan apa hala tujuan dan masa yang kita ada. Pelajar-pelajar perlu mengikuti perkara baru ini sebab ini adalah first batch lah untuk SPM format baru untuk pengetahuan. Itu saja. Okey, sabar dan tahniah ya kepada Puan Anis. Cuma satu lagi soalan. Sebab memandangkan Puan Rida Anis ini merupakan ketua bidang ya, ataupun guru kanan. Banyak subjek-subjek yang dikawal oleh Puan Anis. Dan satu laginya saya nak tanya mengenai laporan PBD. Adakah dibuat sebagaimana garis panduan? Adakah direkod? Dan masih ada ke tahap penguasaan berada di arah 1 dan juga 2? Okey, untuk pengetahuan Tuan Timbalan, PBD di sekolah SMK Kubah Bemban ni dilakukan secara berterusan dan kami semua merekod pentafsiran yang telah dibuat, sama ada secara bertulis, lisan dan juga gabungan. Dan seperti mana biasalah Tuan Timbalan dan umum semua, cikgu-cikgu ni pun ada juga yang terleka seketika. Kadang-kadang yang biasanya yang lisan tu lah, kadang-kadang tak terlapor ataupun tak di rekod. Tetapi alhamdulillah Tuan Pengetua PKP dan saya sendiri untuk cikgu-cikgu di bawah pemantauan saya, kita sentiasa ingatkan cikgu-cikgu ni supaya rekod dan PBD seperti mana yang begitulah Tuan Timbalan. Untuk tahap penguasaan tak ada lagi kan, tahap 1 dan 2? Ya. Untuk tahap penguasaan kita dah lebih daripada TP, dan kita dah masuk paling rendah pun TP 4 lah. Oh, alhamdulillah. Tahniah. Tahniah, satu baik. Ya. Allah. Okey, Alhamdulillah. Ya, sebab ini selaraslah dengan title sekolah Bemban ni selaku sekolah bestari ya. Sekolah bestari. Jadi rasa dari segi tahap penguasaan tidak menjadi masalah. Ya. Tuan Timbalan, ada sedikit maklumat, semua maklumat kita berkaitan dengan pelakuan dan dalam dashboard sekolah SMK Kubang Bemban. Sebenarnya ada
platform itulah, sistem itu untuk dilihat oleh. Okey, itu Zat. Okey. Terima kasih Cikgu, terima kasih kepimpinan SMK Kubah Bemban. Jadi kalau boleh kita cuba beralih ke senario di sekolah kebangsaan pula Tuan Haji. Dipersilakan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I, Cikgu Abdul Halim Ali Ahmad ada di talian kita ini, orangnya handsome. Hari ini bertai merah. Alhamdulillah beremas warna hitam. Jadi alhamdulillah Tuan Guru Besar, kalau boleh di awalnya ataupun rangkuman kepada 3 hari PDP secara bersemuka, kesediaan sekolah kebangsaan Sultan Ibrahim I dari sudut facilities, dari sudut operasi dan juga dari sudut perkara-perkara yang melibatkan SOP ni. Jadi silakan Tuan Guru Besar untuk memaklumkan rangkuman kepada 3 hari pertama dari sudut kesediaan, cabaran dan juga perkara-perkara yang berkait dengan pengurusan di Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I sendiri. Silakan Tuan Guru Besar. Okey, terima kasih Ustaz Noh selaku moderator. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Afendi bin Yahya, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD dan PPD Pasir Mas, serta rakan-rakan yang saya kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, terima kasih kepada PPD yang pada masa ini dan masa-masa seterusnya dalam kebersamaan, dalam cakna kepada pengurusan sekolah, tambah-tambah pada fasa yang ketiga ini, saya selaku guru besar mewakili warga Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kecaknaan dan keprihatinan terutamanya Tuan Timbalan PPD di dalam ambil tahu pengurusan pembukaan sekolah fasa 3. Untuk makluman Tuan Timbalan, bermakna sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I telah beroperasi pada 3 Oktober lagi, iaitu PPKI tanpa penggiliran. Bermakna kita ada muridnya seramai 15 orang. Jadi bermakna persediaan kita dalam pengoperasian pembukaan sekolah lebih awal lagi, iaitu pertengahan September lagi. Kita dah mula dengan PPKI, selepas itu Tuan Pengarah dengan KPPD datang melawat dan memantau pengoperasian PPKI, alhamdulillah dalam keadaan yang baiklah. Dan pada 31 Oktober bermakna warga Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I menyambut tangan dengan kehadiran anak-anak cilik, iaitu prasekolah tanpa penggiliran juga. Bermakna untuk makluman Tuan Timbalan juga, bermakna Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I dari segi vaksinasi tidak menjadi masalah. Daripada guru sampailah ke pengusaha kantin, semuanya 100% pada pertengahan Ogos lagi. Jadi saya rasa kebersamaan warga Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I ini cukup gitulah kepada pengurusan sekolah. Begitu juga dalam kita mengurus takbir, tak kira PPKI ataupun prasekolah dan juga arus perdana, iaitu tahun 1 hingga tahun 6, kita sentiasa bersedia. Warga Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I, terutamanya guru-guru, sentiasa bersedia untuk melaksanakan PDPC ataupun bersemuka. Jadi dalam kesediaan yang awal, bermakna kita selangkah ke hadapan, kita dalam menguruskan, kita rasa tidak terbeban, tidak rasa tertekan kerana kita telah melaksanakan permulaannya daripada awal. Bermakna kalau kita menerima pada 31 Oktober, bermakna kita sudah sedia
3 minggu awal kita sudah bersedia bermula daripada pembukaan PPKI lagi. Kita seiring. Bermakna alhamdulillah kita sekarang ini murid-murid prasekolah datang dalam keadaan SOP yang kita perkasakan seiring dengan hasrat PPD, JPN dan KPM serta KKM yang berkuat kuasa pada masa ini. Jadi bermakna seawal pagi lagi, bermakna pada 31 Oktober seawal pagi lagi, saya dengan penolong-penolong kanan saya serta guru-guru PPKI dan juga guru-guru pra segera menunggu anak-anak cilik di tempat pengambilan suhu, terutamanya di pintu pagar utama masuk ke sekolah. Jadi SOP-nya seperti biasa, seperti awal tahun 2021 persekolahan bersemuka dahulu, di mana sekiranya anak-anak melangkah ke dalam kawasan sekolah mengikut arah panah, mengikut arah yang ditunjukkan, bermakna begitulah anak-anak didik, terutamanya anak-anak didik pra sudah faham, di mana melihat sahaja arah yang ditunjukkan, di situlah tempat anak-anak akan menuju ke tempat standing thermometer yang kita sediakan. Standing thermometer kita sediakan setiap pagi ialah sebanyak 4 standing thermometer, di mana kita ada 4 stesen yang berdekatan. Jadi apabila mengambil suhu, anak-anak berjalan mengikut arah yang telah ditunjukkan ke prasekolah. Mengikut prasekolah masing-masing, di mana di prasekolah PPM menunggu untuk membasuh tangan dengan hand sanitizer dan selepas itu masuk ke kelas berada di kerusi dan meja masing-masing. Ini yang saya cukup bersyukur di Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I dari segi infrastrukturnya, terutama pra, bermakna kita ada satu meja, satu kerusi. Kita tidak lagi berada di meja bulat. Bermakna murid-murid boleh berada dalam penjarakan 1 meter. Murid-murid makan di meja, minum di meja, disediakan oleh PPM prasekolah. Begitu juga kalau nak ke tandas, bermakna akan dibantu oleh PPM ke tandas mengikut tanda arah yang telah ditetapkan seperti pelan latar yang kita berikan dan yang kita maklumkan kepada ibu bapa melalui Google Meet sebelum kita memulakan pengoperasian sekolah pada 31 Oktober. Pada malam 28 Oktober kita Google Meet dengan ibu bapa untuk memaklumkan pengoperasian sekolah dan juga SOP yang perlu dipatuhi oleh ibu bapa dan anak-anak cilik apabila memasuki persekitaran Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I. Begitu juga semasa balik PPM prasekolah akan mengiringi dalam barisan mengikut penjarakan 1 meter ke tempat menunggu ibu bapa di luar pekarangan sekolah. Kita sediakan sekiranya ibu bapa sedikit kelewatan untuk mengambil atau menjemput anaknya, kita menyediakan tempat yang berbumbung kepada anak-anak cilik, di mana kita letakkan satu kerusi dengan penjarakan 1 meter sehinggalah anak-anak pulang dengan selamat. Dan semasa menunggu, guru-guru pra dan guru-guru PPKI serta PPM pra dan PPKI pra tidak akan berganjak selagi tidak semua murid-murid anak-anak cilik pulang ke sekolah dengan selamat, dijemput ataupun diambil oleh ibu bapa masing-masing. Itulah hasrat kami, Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I, walaupun kita berada di fasa 3, namun SOP kita tetap perkasakan, kita akan terus memperkasakan SOP di Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I agar murid-murid lebih cakna dan lebih terkenal dengan disiplin,
lebih terkenal dengan menghayati SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, diturunkan kepada Jabatan Negeri Kelantan dan diturunkan juga kepada pejabat pendidikan daerah Pasir Mas dan dilaksanakan di Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I. Alhamdulillah, setakat hari ini berjalan dengan baik dan lancar sekali. Itu sahaja setakat ini info dari pihak pengurusan Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I. Okey, tahniah ya pada Encik Abdul Halim. Hasil daripada penerangan Encik Halim tadi jelas sudah merangkumi semua aspek dari segi vaksinasinya, dari segi SOP-nya, ya, sama ada dari segi kemudahan fasilitis dengan penjarakannya, dan juga dari segi penyuraiannya, dari segi kesegeraan dalam pencairan maklumat kepada guru, kepada ibu bapa, telah dirangkum dengan cukup baik oleh Encik Abdul Halim tadi. Tahniah dan syabas. Jadi ya, seperti yang kita faham di sekolah rendah ini ya adalah begitu mencabar sedikit ya jika dibandingkan dengan sekolah menengah, sebab kita berurusan dengan anak-anak cilik ya. Jadi banyak perhatian perlu diberikan kepada mereka. Jadi saya harap ya Encik Abdul Halim sebagai ketua di SK SIS ini agar dapat memberi panduan dan bimbingan kepada guru-guru ya agar sentiasa mematuhi segala SOP ya yang telah diberikan sebagai garis panduan kepada kita semua. Dari aspek kehadiran pelajar, macam mana Encik Abdul Halim isi kehadiran pelajar setakat ini? Setakat hari ini bermakna kalau hari ini yang tidak hadirnya ialah dalam 2 kelas tu dalam 66% hadir semua 2 kelas hari ini. Oh, yang tidak hadir itu Encik Abdul Halim tahu ke? Adakah Yang tidak hadir, ibu bapa memaklumkan kepada guru pra, mengatakan permasalahan mereka lah. Jadi kita ambil kira dari segi keyakinan ibu bapa pada tahap ini, dan insya-Allah sekiranya masih lagi berlanjutan, saya sekali lagi pada masa yang terdekat ini kita akan duduk dengan ibu bapa secara Google Meet untuk penerangan bagaimana pembelajaran anak-anak cilik di prasekolah di Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I. Sebab Tuan Haji, apabila anak-anak didik anak-anak cilik hadir ke sekolah di Sekolah Bahasaan Sultan Ibrahim I ini, kita sudah ada satu perancangan, satu intervensi di mana anak-anak akan diberi satu penilaian secara tu untuk kita menilai sejauh mana berkesannya PDPR berlangsung di rumah. Jadi sekiranya anak-anak didik cilik tidak hadir, kita akan sekali lagi memaklumkan betapa pentingnya untuk hadir ke sekolah untuk kita memberi bantuan dan juga untuk memberi makluman kepada ibu bapa supaya anak-anak didik hadir ke sekolah untuk kita bantu anak-anak didik ini sejauh mana kita nak mengenal dari segi kelemahan dan juga dari segi keupayaan anak-anak didik kita. Contohnya bagaimana pada minggu hadapan kita nak laksanakan pembelajaran dengan contohnya ada murid yang tidak dapat menguasai lagi, kita nak buat pemulihan, ada yang dah advance, dah boleh membaca Google Meet, dah boleh dengan video, kita akan buat pengayaan. Saya telah berbincang dengan guru-guru pra tentang hasrat bagaimana permulaan persekolahan prasekolah supaya anak-anak didik, anak-anak cilik prasekolah ini tidak tercicir. InsyaAllah dia anak-anak cilik ini kita akan bimbing sehingga Mac 2022 ini apabila ke tahun 1 anak-anak ini boleh mengenal 3M lah, dalam 70% mengenal
3M lah, mengira, menulis dan membaca tu Haji. Cik Ibrahim, bersama Cik Alim, ada ke wakil pelajar PRA bersama? Ada? Boleh kita sembang santai dengan sekejap? Okey, boleh. Oh, Dah handsome. ada. Okey, handsome boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, manis manja. Okey, boleh perkenalkan diri ya? Siapa handsome boy ni? Nama saya Nafal Razil bin Azizi. Nur? Nafal. Nama apa? Naufal. Naufal, adik Naufal. Ya, saya. Adik Naufal. Adik Naufal. Macam mana adik Naufal? Adik ke sekolah? Suka tak? Suka. Seronok. Suka. Ya. Siapa hantar ke sekolah? Abi dengan Umi. Dua sekali hantar. Ya. Abi yang kerja. Ya. Macam mana boleh jumpa kawan-kawan? Seronok tak belajar bersama-sama dengan kawan-kawan? Seronok ya? Seronok. Ya. Dengan cikgu rindu tak dengan cikgu? Dengan cikgu. Rindu dah lama tak jumpa kawan dengan cikgu. Oh. Ya. Bagaimana Ustaz? Okey, adik Naufal. Adik Naufal. Hai. Saya. Adik Naufal. Ya, saya. Hari ni makan nasi ke makan apa? Ketiau. Kuih tiaw. Siapa yang masak kuih tiaw? Cikgu masak. Cikgu masak. Cikgu apa nama? Cikgu kurus. Cikgu. Sikit. Kak Sikit. Okey. Suka mari sekolah dah? Suka kita duduk di sekolah ni, suka tak? Suka. Alhamdulillah. Jadi boleh jumpa dengan cikgu, boleh jumpa dengan saing, boleh jumpa dengan rakan-rakan, boleh belajar. Esok lusa Naufal kena mari ke sekolah, jangan tak mari. Dah, esok akan masak ke apa? Esok mi celup ke? Esok mi celup ke? Nasi ayam ke? Jadi kita kena sentiasa mari ke sekolah. Jadi terima kasih adik Naufal. Terima kasih semua. Jadi Tuan Timbalan sebagai akhirnya kalau boleh Tuan Timbalan rumuskan dari sudut SOP pembukaan sekolah ataupun dari sudut kesediaan sama ada di kedua-dua lokasi ini, macam mana dari sudut apa dengan piawai yang telah pun diterangkan kepada kita pada tengah hari ini. Silakan Tuan Timbalan. Ya Ustaz. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya nak ucapkan sabar dan tahniahlah kepada kedua sekolah yang menjadi pilihan kita, yang menjadi sekolah bertuah ya untuk bersecara langsung bersama kita pada hari ini. Jadi untuk makluman Ustaz Noh ya, kalau tengok pada dapatan dan juga diberikan oleh barisan pengetua ya, guru besar dan juga guru-guru dan juga pelajar tadi, dari segi pematuhan SOP saya rasa tidak ada masalah ya. Semuanya telah diikuti, dari segi vaksinasinya juga sudah jelas, dan dari segi kandungan asas kurikulum pun telah dilaksanakan. Apa-apa dasar daripada KPM kita dan kerajaan kita telah digunakan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Jadi sabar dan tahniahlah. Cuma di sini kita berharap barisan pengetua guru besar yang ada pada ini sebagai ketua organisasi agar terus ya membimbing guru-guru dan juga para pelajar ya untuk ke arah keseimbangan. Sebab kita sebenarnya untuk isu pandemik COVID ini dia ialah setengah orang kata bencana, tapi bagi kita sebenarnya dia lebih kepada ujian ya, lebih pada ujian kepada kita, dan insya-Allah tapi ada rahmatnya di sebalik ujian ini. Kalau kita tengok ya di sebalik ujian ini ya Ustaz Noh ya,
di mana dia telah memberi satu norma baru kepada kita. Montas kat mana? Lebih mendisiplinkan kita ya, dari segi gaya hidup kita lebih berkualiti dengan menjaga aspek kebersihan, dengan menjaga aspek kesihatan. Itu di antara rahmat-rahmatnya. Apapun yang pastinya hidup kita perlu diteruskan dan insya-Allah ya kita cuba menyesuaikan terbaik sebaik mungkin dengan pandemik COVID ini yang mungkin akan menjadi satu endemik kepada kita ya. Tapi apa-apa pun sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhi daripada sebab apa tu pada wabak COVID-19 ini dan semoga berakhirlah wabak ini dengan keadaan yang segera. Insya-Allah kita penuh keyakinan ya kepada pihak kerajaan kita, KPM kita dan juga semua badan-badan yang berkaitan dan kita perlu menyokong, beri sokongan berterusan ya agar kita kembali kepada kehidupan yang normal. Jadi terima kasihlah ya Tuan Haji, Tuan Haji sebelum Tuan Haji tangguhkan, boleh tak saya nak minta masa dalam 2 minit, saya nak cuba tayang video pengoperasian prasekolah SOP, boleh tak? Okey bersilakan, kita dapat lampu hijau daripada urus dia, cuba ringkaskan ya. Okey, 2 minit je. Okey. Okey, sama-sama kita saksikanlah tayangan realiti daripada Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I berkait dengan pembukaan sekolah yang mana ini di antara perkara-perkara yang telah pun ditekankan oleh SK Sultan Ibrahim I dari sudut gambaran sebenar kepada cerita pembukaan sekolah sepanjang berlangsungnya 3 hari pertama keberadaan anak-anak pelajar pra di Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I ini. Ini adik Naufal ni timbalan Adik Naufal ni sihat adik Naufal kita ya. Ada dengan dog gift yang telah pun direalisasikan oleh pihak sekolah. Ya, ada pegawai penghubung ya daripada PDRM, satu kooperatif yang mantap. Ada, ya. Ya, penjarakan pun berlaku. Ini di antara gambaran-gambaran berkait dengan SOP pembukaan dan juga sepanjang berlangsungnya senario PDPR, pasca PDPR dan juga pembelajaran di bilik darjah telah pun berlangsung dengan sebaiknya. Okey. Jadi terima kasih Tuan Guru Besar di atas rangkuman tayangan tersebut. Jadi majlis sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih buat Tuan Timbalan, Tuan Haji Muhammad Afendi Haji Yahya, Timbalan PPD Sektor Perancangan di atas sembang santai pembukaan sekolah norma baru ini. Majlis juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua, Tuan Guru Besar, guru-guru, kedua-dua buah sekolah dan juga anak-anak pelajar dan bersama dengan kita juga wakil ibu bapa yang telah pun berkomitmen di pagi sehingga ke tengah hari ini dalam sembang santai ini dan banyak input dan juga maklumat-maklumat yang dapat kita rungkaikan dari sudut kronologi, senario, PDPR dan juga pembukaan semula sekolah ini dari sudut SOP-nya, dari sudut kesediaan belajarnya dan juga dari sudut komitmen pengurusan tertinggi di peringkat sekolah. Jadi tahniah kepada sekalian pengetua guru besar dan juga si-si warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kubah Bemban, Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim I di atas komitmen tinggi menjayakan komitmen bagi santai pembukaan sekolah norma baru ini dan tahniah yang sebesar-besarnya di atas kejayaan menguruskan kedua-dua lokasi ini dengan sebaiknya. Terima kasih kepada tim USTP PPD Pasir Mas
di atas program ini. Sesungguhnya kita selama 1 jam 40 minit kita bersiaran secara atas talian ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Tahniah, syabas dan kekalkan momentum ke arah pendidikan berkualiti di bumi Pasir Mas ini. Sekian, kita tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.